inilah yang dipanggil sebagai lembing selembar payung. Istimewa ni, lembing selembar payung yang berasal daripada sebelah wilayah Palembang. Kita tengok dia punya bahagian-bahagian dia secara dekat. Okey, ni bahagian pangkal dia. Okey, ini yang nama dia selembar selembar payung tu kan. Dia bentuk dia macam bukaan payung. Okey, bukaan payung. Okey, dia ada macam berkepak kan. Okey, lepas tu dia ada dia punya tulang tengah dia. Tu ada di antara dua tulang tengah ni dia macam berlurah, berlekuk lurah panjang sepanjang-panjang bilah ni. Okey, kita tengok secara dekat. Boleh nampak sepanjang-panjang. Okey, sampailah hujung ni. Dia dah lekuk dia habis kat situ. Sampai hujung kat situ. Kalau kita tengok secara dekat, dia bentuk dia macam bentuk tajam, sama macam bentuk dia punya muncung ni kan. Sama lekuk dia tu. Okey, dia berbilah bertulang tengah. Kalau kita tengok daripada tepi macam tu. Okey, nampak pada pandangan sisi tu, nampak dia berlekuk sini Kalau kita ambil tanda sini kan. Okey, tanda kan nampak. Ni bahagian ni dia punya bahagian yang berlekuk lah, tulang tengah dia kan. Boleh nampak kat situ dia punya kesan lekukan. Nampak tu. Dia punya kalau kita pandang sini, nampak dia ada macam 3 tulang, satu sini yang tengah, itu yang tepi. Inilah dia pandangan secara dekat lah. Kita akan tengok pula pada bahagian puting ni ataupun tangkai dia. Tangkai dia unik, berbentuk bersegi. Dia bukan tangkai yang bulat. Selalunya kebanyakan lembing ni, dia tangkai dia jenis bulat. Kalau bersegi ni selalunya tombak lama daripada Jawa. Tombak-tombak lama yang kurun-kurun sebelum kedatangan Islam tu, dia jenis bersegi. Itu yang dipanggil sebagai tombak bersegi ataupun tombak lupa pula nama dia, tapi macam tu lah, lebih kurang bersegi. Ni juga bersegi. Okey, lepas tu dia tirus sampai ke hujung. Okey, betul. Malah bersegi 6. Ni bawah ni bulat, tapak dia. Lepas tu dia ada 2 line tu, alur situ yang memisahkan antara tapak ni dengan ni lah, dengan dia punya mal ni atau leher bilah ni berbentuk segi 6. Kau boleh perasan kat situ, nampak dia bersegi tau. Daripada pandangan sisi je tu nampak dia punya bersegi dia. Ni segi 6. Kalau dipanggil dia punya sebutan dia tu hexagon lah, bentuk hexagon bersegi 6. Pangkal bilah dia paling unik. Dia macam seolah-olah macam bersayap. Dia hampir mirip dengan lembing Malela Semenanjung. Cuma yang membezakan adalah cara dia punya bentuk ni lah. Yang ni bentuk dia agak macam sayap kapal terbang kalau kita perasan, ataupun bentuk macam sotong kan. Sotong. Itulah dia. Kalau siapa yang keliru mungkin akan menyebut ini adalah lembing sotong. Aku pun sih keliru. Aku panggil ni juga lembing sotong asalnya. Tapi bila kita membuat rujukan, buat carian, baru perasan yang ni adalah bentuk ni lah, yang bentuk macam payung, lembar payung terbuka. Macam ni rupa dia. Itu dia panggil sebagai lembing lembar payung, selembar payung daripada pagar alam. Okey, ciri lain dia yang istimewa adalah dia bertulang tengah. Nampak ni tulang dia. Tulang tengah dia agak ketara, menonjol. Okey, kalau tengok pandangan sisi tu nampak dia menonjol. Okey, dan dia punya pada bilah tepi dia ni, bahagian tepi dia sangat nipis dan sebenarnya tajam lah, masih tajam. Kalau kita perhati di sini semua memang tajam. Sampailah di hujung dia tu kan. Kita lihat pula pada jenis besi dia. Ini bukan besi, kalau tengok secara dekat je ni, ini bukanlah besi yang disengaja dituakan atau dibiarkan lama berkarat kena air hujan ataupun ditanam dalam tanah untuk supaya nampak lebih tua. Tak, ini adalah asli. Kesan-kesan korosi ni adalah kesan korosi yang asli. Dia nampak macam seakan-akan ada corak tu kan, berpamor kan. Sebenarnya dia bukanlah corak disebabkan besi campuran, tapi tak, ini adalah besi. Kalau kita di Semenanjung Tanah Melayu, kita panggil sebagai besi sebatang.
Tapi kalau sebenarnya istilahnya yang lebih tepat adalah besi setual. Besi setual ni dia satu jenis besi yang ditempa semula. Okey, mungkin dia mula proses tempa tapi tak campur dengan besi-besi yang lain. So dia buat dalam fizik bentuk yang baru lah. Dia hasilkan bentuk yang baru. Maka jadilah macam ni lah, bilah-bilah yang tertentu lah. Termasuklah bilah lembing selembar payung ni. Dia agak menarik lah. Okey, kita lihat pada secara makro. Okey, ini secara pandangan secara dekat. Kau boleh perasan situ ada kesan lekuk-lekuk yang memang asli, bukan dibuat-buat. Kesan ni dia menyebabkan dia nampak macam seakan-akan pamor lah. Mungkin ni pamor sarang semut ataupun macam pamor bulu rusa. Tapi nak kata macam rusa tak ada kan. Yang lebih hampir macam pamor sarang semut lah. Sarang semut kan dia nampak lubang-lubang banyak tu kan. Macam ni lah sehalus-halusnya. Dia nampak cantik lah sebenarnya. Begitu juga bahagian sini yang tengok. Hampir keseluruhan bilah ni dipenuhi dengan jenis permukaan yang seakan mirip pamor sarang semut ni. Okay, kita lihat di sebelah pula okay. Pun sama juga nampak. Ini antara dia punya keistimewaan lah. Okay. Pamor sarang semut. Okay. Sampai di ujung ni. Kita lihat ujung bilah dia memang tajam ataupun dipanggil sebagai pucuk. Nampak? Kita besarkan sikit. Okay, kita besarkan. Okay, aku nak tunjukkan korang pada bahagian ni lah, bagaimana muncul ni ataupun pucuk dia ni kan. Nampak istimewa, nampak. Dia berakhir di sini, dia punya dia punya lekuk tu, lurah lekuk dia tu. Maka kat sini dia jadi, pada hujung ni dia jadi rata, sama rata. Untuk makluman kawan lah kan, besi yang daripada besi setual ni atau besi sebatang ni memang digunakan untuk bertempur lah. Yang digunakan untuk bertempur. Sebab dia sifat dia tu ada ketahanan kan. Besi sebatang selalunya kuat lah, atau besi setual ni memang kuat. Dan walaupun ni dah antik, dah berusia rasa lebih 100 tahun, tapi dia masih tajam. Sebab aku pernah cuci kan karat ni, dan aku bersihkan dengan pada bahagian mata ni. Ketika bersihkan tu dengan limau, terkena sikit pada bahagian mata dia, memang luka. Tangan aku memang, jari aku luka lah, memang bisa lah. So dia memang tajam. Walaupun dia bukanlah setajam macam pisau yang kita boleh potong tiba-tiba ataupun digunakan untuk memotong, tapi ini masih tajam ya kawan. Walaupun aku pegang macam ni, tak adalah rasa tajam. Tapi sebenarnya kalau digunakan untuk bertempur, memang sangat sesuai lah. Okay, kalau kita tengok dari segi panjang pula, panjang dia kalau dia buat ukur pada tangan aku, okay, kita boleh tengok. Okay, dia bukanlah kata panjang panjang setapak tak. Dia ni lebih kurang dalam, kalau panjang macam ni lebih kurang antara 13 atau 14 inci lah. Bilahnya lah 13-14 inci. Sampai ke bahagian kalau sampai bahagian pating ni mungkin jejak ke 16 ataupun 19 inci lah. Ni dia punya ni lah. Ini panjang dia lah. Okay, kalau lebar dia ni, lebar dia punya bilah ni, secara langsung bilah dia ni lebar sampai ke yang daripada pangkal sampai ke hujung lebih kurang 2 inci. Paling kecil itulah dalam 1,5 inci. Ni macam ni, lebar ni 2 inci lah. Dia buka ni kan. Ini satu-satunya lembing selembar payung yang aku ada dalam koleksi. Memang aku dapat daripada saudagar senjata daripada Pagar Alam Palembang. Okay, ini sesuatu yang ada dalam aku punya koleksi lah. So agak sukar lah kalau orang nak offer, nak jual ke ataupun nak beli kan. Aku memang susah nak lepaskan lah. Sebab agak susah nak jumpa lah kan. Susah nak jumpa dapat. Dia kebanyakannya selalunya dia bentuk macam daun buluh. Yang ni bentuk yang agak unik lah. Yang unik, yang
Dia tersendiri. Mungkin ada di tempat lain, cuma nak jumpa banyak tu susah lah. Dia tak semacam lembing daun buluh yang agak banyak kita boleh jumpa kan. Okey, sekian sebagai tatapan dan tontonan untuk pengetahuan umum saja. Okey, assalamualaikum.